إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير، ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. ونويت كما نوى سلفنا الصالح، نويت كما نوى المؤلف. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. وبعد. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama menunaikan salat maghrib berjamaah dan duduk bersama-sama di madrasah ini. Dan insya-Allah kita mengisi waktu di antara maghrib dan isyak ini dengan satu pengajian hadis 40 Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Alhamdulillah, hamba yang kerdil ini, hamba yang lemah dan kerdil ini boleh ada di hadapan tuan-tuan pada malam ini. Sebenarnya kerana ikut, bukan kata hamba lah, tuan-tuan bersyukur juga, sibuk dengan banyak kerja. Dah ni musim makluk situ buat makluk, sini buat makluk, banyak kerja tapi walaupun dalam banyak sibuk kita ni, Masya Allah, Alhamdulillah, ada lagi waktu untuk kita mari sembahyang berjemaah. Dan ada lagi masa untuk kita mengaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad bin Amran, dia ada riwayat, sekiranya banyak kerja, urusan ni banyak doa, siapa tak dia nak buat, lagu mana cara supaya kita buat, kita nak withdraw. Kerja banyak tapi kita nak withdraw, buat belakang. Lagu mana cara? Maka kata dia, banyakkan berzikir. Banyakkan berzikir. Sebab ambil pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat mari tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, wahai Rasulullah, sangat banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, banyak urusan-urusan agama ini banyak. Cuba sebutkan kepada aku satu nasihat ataupun satu perintah yang mana aku boleh pegang betul-betul. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan berhenti lidah kamu daripada berzikir. Dan kata ulama, sekiranya kita sentiasa berzikir, maka kita akan boleh buat banyak perintah-perintah Allah dan kita boleh buat banyak urusan-urusan yang lain. Itu dia. Baik. Itu mukadimah. Kita ni tak boleh panjang sangat tuan-tuan, sebab kita ni baru lagi mukadimah kita. Kita tuan-tuan dalam kitab ni, kitab terjemahan hadis 40 ni, yang diterjemahkan oleh Muhammad Fauzi bin Haji Awal. Kita berada di perenggan yang kedua, muka surat 7.
Muka surat 7 perenggan yang kedua. Yalah dah tak? Muka surat 7 perenggan yang kedua. Baik, pada minggu lepas hamba baca balik dah. Satu potong ayat. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu nafa'ana Allahu bima bi'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin. Saya mengucapkan pujian kepada Allah atas semua nikmatnya. Situ, jumpa tak? Saya mengucapkan pujian kepada Allah atas semua nikmatnya dan saya memohon kepadanya supaya mengurniakan tambahan dan kelebihan serta kemuliaannya. Kita berhenti situ. Baik, pada malam ini kita sambung. Qala, saya bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa. Dalam bahasa Arab disebut asyhadu an la ilaha illallahul wahid. Tiada sekutu baginya yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Asyhadu an la ilaha illallah. Tiada sekutu baginya yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Dia sebut dalam bahasa Arab Al-Wahidul Qahhar, yang Maha Perkasa. Qala, Maha Mulia lagi Maha Mengampun. Allah ini Maha Mulia lagi Maha Pengampun. Pengampun ni apa dia? Pengampun ini kata ulama menutup dosa-dosa. Dosa ni kita buat banyak, tapi di akhirat esok tak nampak dosa-dosa itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta mudah-mudahan Allah mengampunkan semua dosa-dosa kita. Allah yang Maha Mengampun ini mengampunkan semua dosa-dosa kita. Qala, juga saya bersaksi bahawa junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Kemudian kata muallif kitab dalam bahasa Arab disebut wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahawa junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Kalau tuan-tuan perasan, tuan-tuan tengok perkataan hamba dan rasul. Selepas ini disebut lagi sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, tapi dimulakan dengan kalimah hamba. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ialah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia start dengan hamba dulu? Kenapa pengarang kita sebut hamba dan rasulnya, kekasih dan temannya? Kenapa dia mari kata hamba dulu? Sebab di antara gelaran-gelaran ataupun gelaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maqam Nabi yang paling tinggi, yang paling mulia ialah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita, kalau kita ni menjadi hamba kepada makhluk, maka kita jadi hina. Sekiranya kita ni jadi hamba kepada makhluk, kita akan jadi hina sehina-hinanya. Tetapi apabila kita jadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan jadi mulia semulia-mulianya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala kata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadi hamba aku, beribadat kepada aku, menyembah aku. Jadi tujuan kita manusia hidup ni bukan nak jadi orang kaya, bukannya nak cari pangkat dan kedudukan, bukannya nak cari kemewahan dunia, tidak. Tapi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba. Mana-mana hamba, mana-mana makhluk Allah yang menjadi hamba Allah, maka dia mulia. Maka sebaik-baik hamba Allah ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca Quran tak? Kita baca Quran, kita biasa dengar ayat Subhanallazi asra bi'abdihi laila. Maksudnya Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya. Allah guna perkataan hambanya. Siapa hambanya itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dipilih kalimah hamba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Itu adalah pujian yang hebat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyaklah ayat-ayat yang lain disebut, kalau kita kata
surah Al-Kahfi, alhamdulillahillazi anzala ala abdihi, segala puji bagi Allah yang menurunkan kepada hamba-Nya, anzala ala abdihi, menurunkan ke atas hamba-Nya Alkitab, digunakan kalimah hamba. Maka dengan sebab itu kata pengarang kitab kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba. Dia start dengan hamba dulu. Dan rasulnya, kekasih dan temannya yang semulia-mulia makhluk. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah semulia-mulia makhluk, lebih mulia daripada malaikat, lebih mulia daripada arasy, lebih mulia daripada langit dan bumi, serta apa semua semulia-mulia makhluk Allah ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Qala yang dimuliakan dengan mengurniakan Al-Quranul Aziz. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mulia dan dimuliakan lagi dengan kurniaan Allah, iaitu apa? Al-Quran. Allah beri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran yang Al-Aziz. Al-Aziz ni kalau terjemuh maknanya yang perkasa, yang tidak kalah. Al-Quran ini tidak kalah dengan mana-mana kalam lain. Semua kalam yang hebat tewas, kalah apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Segala syair yang hebat-hebat semua kalah belaka. Al-Quranul Aziz yang merupakan mukjizat yang berkekalan sepanjang masa. Al-Quran ini adalah mukjizat yang kekal sampai ke hari ini. Mukjizat Al-Quran ini kekal sampai ke hari ini. Nak syarah ke tak syarah? Kalau syarah tak habis kitab. Kamu ambil contoh saya mudah ni. Al-Quran kita dah baca seorang okey ni. Dan terang bahasa ayat yang mula-mula turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Khalaqal insana min 'alaq. Allah mencipta manusia daripada 'alaq. 'Alaq ni kita terjemuh segumpal darah. 'Alaq, segumpal darah. Pada zaman dulu orang tak tahu apa dia maksud 'alaq. Tapi tahulah bahawa yang dimaksudkan dengan segumpal darah itu dalam perut ibu. Maknanya kita ni asal daripada air mani, daripada air mani berubah menjadi segumpal darah. Baik. Bila 'alaqah juga dalam bahasa Arab membawa maksud lintah. Lintah tahu lintah? Lintah isap darah kan? Lintah 'alaqah. Baik. Jadi bila dikaji beberapa ribu tahun selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia mengkaji pasal kejadian manusia dalam perut ibu ni, tengok sifat apa nama segumpal darah tu yang dipanggil dalam bahasa sains apa nama embrio atau apa yang melekat di rahim seorang ibu tu, betul-betul sifat dia seperti lintah. Supaya lintah. Alaqah. Cara dia makan pun makan supaya lintah. Isap darah. Dan bentuk dia pun serupa. Jadi bila disebut khalaqal insana min 'alaq, bila dikaji betul-betul serupa. Betul-betul serupa. Serupa dari sudut bentuk pun serupa, dari sudut cara hidup pun serupa. Serupa. Jadi nak ayatnya Al-Quran ini mukjizat sehingga ke hari ini manusia yang mengkaji Al-Quran masih lagi menjumpai kehebatan-kehebatan yang ada dalam Al-Quran. Itulah dia mukjizat yang dikurniakan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala baginda diutuskan dengan membawa sunnah-sunnah yang menjadi obor bagi orang-orang yang menerima petunjuk. Penghulu kita Muhammad yang diberi keistimewaan jawami'il kalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi keistimewaan dipanggil jawami'il kalim. Apa makna jawami'il kalim? Kalimah yang sikit tetapi membawa makna yang banyak. Disebut antara jawami'ul kalim itu Al-Quran itu sendiri. Jawami'ul kalim Al-Quran itu sendiri, kalimahnya sedikit tetapi maknanya tak habis disyarah.
Kitab kita ni, kitab hadis 40 ni, ada 40 yang hadis, ada 42 hadis lebih kurang. Tapi disyarah oleh ulama berjilid-jilid. Disyarah, dihurai. Asalnya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ringkas sahaja. Tetapi bila dia dihuraikan, tak habis-habis huraian. Ayatnya kalimah yang keluar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni walaupun ringkas tetapi mempunyai makna seperti lautan. Keistimewaan jawami'il kalim, iaitu sabda yang lengkap sempurna. Dia terjemah situ. Sabda yang lengkap sempurna dan agama yang mudah dipraktikkan. Samahatuddin, disebut dalam kitab Arab samahatuddin. Agama Islam ini mudah untuk dipraktikkan, mudah untuk diamalkan. Selawat dan salam Allah bercucuran ke atas baginda, ke atas para anbiya dan para rasul. Jadi pengarang kitab kita selepas berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendoakan juga kepada para anbiya, para nabi-nabi dan juga para rasul. Berapa orang para nabi dan rasul ini? Kata ulama, jumlah nabi semua sekali ada 124,000. 124,000 daripada Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada jumlah 124,000 itu, rasulnya ada 313. Rasul ada 313. Daripada 313 itu, yang wajib kita ketahui 25 orang rasul yang disebut di dalam Al-Quran. Daripada 25 orang rasul itu, ada pula 5 orang rasul yang dipanggil ulul azmi. Baik. Jadi itu semua para nabi dan rasul. Dan ke atas keluarga sekaliannya, serta ke atas seluruh para salihin. Baik. Itu mukadimah. Sambung. Qala setelah itu dipanggil amma ba'd. Adapun selepas aku mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan selepas aku berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun startlah cerita kepada dia kita hadis 40. Tuan-tuan, kalau diberi peluang untuk kecek, diberi peluang untuk berucap, beri tazkirah beberapa, tuan-tuan startlah ucapan itu dengan pujian pada Allah dan selawat pada Rasulullah. Sebab Sebab mengikut sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kecil berapa pun Rasulullah akan mulakan dengan puji Allah dan selawat ke atas Rasul. Begitulah yang dibuat oleh para ulama sejak daripada zaman dulu, start dengan puji Allah kemudian selawat kepada Rasul. Dan begitulah yang dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab ini. Selepas puji Allah dan selawat kepada sekalian Rasul, maka dia pun ayat cerita. Apa dia ceritanya? Kami telah meriwayatkan sebuah hadis daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Baik. Kami telah menerima ataupun kami telah meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib ni siapa dia? Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keempat, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Talib, sahabat Nabi. Sahabatlah dia. Dan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni siapa? Pun sahabat Nabi juga. Abdullah bin Mas'ud. Kaji dengar apa cerita Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud ini digelar dengan Sahibun Na'am. Orang yang menjaga capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang alim, orang yang pandai mengaji Quran. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah puji Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ni. Rasulullah kata, siapa nak dengar Al-Quran sebagaimana ia diturunkan, maka dengarlah bacaan Ibnu Mas'ud. Sayyidina Abdullah Ibnu Mas'ud. Nanti sampai masanya kita akan cerita lagi Abdullah Ibnu Mas'ud. Kemudian Mu'az bin Jabal. Maknanya ada hadis yang diriwayatkan oleh
Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal ni disebut orang yang paling faqih, orang yang paling reti, a'lamun nas bil halal wal haram, Mu'az bin Jabal. Orang yang paling tahu tentang halal dan haram di kalangan sahabat ialah Mu'az bin Jabal, sahabat Nabi. Umur belasan tahun Rasulullah SAW hantar dia pergi ke Yaman untuk jadi orang yang mengajar. Mu'az bin Jabal. Baik. Meninggal dunia di Palestin, tak silap. Mu'az bin Jabal ni meninggal dunianya di kawasan Palestin. Meninggal kerana sakit taun. Meninggal kerana wabak. Mu'az bin Jabal. Muda. Seorang sahabat yang meninggal pada usia muda, tapi bukan main lagi hebat. Ada juga hadis diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal. Wa Abi Darda. Abi Darda sahabat Rasulullah SAW yang lebih dikenali dengan gelaran. Nama asalnya bila kita tengok syarah dia, namanya ialah Uwaimir bin Malik. Asal Abu Darda ni namanya Uwaimir, tapi kita tak kenal. Bila sebut nama yang betul, kita hanya kenal dengan gelarannya Abu Darda. Abu Darda ni seorang sahabat yang terkenal, seorang sahabat yang kuat beribadat. Baik, nanti sampai masa kita cerita lagi. Abu Darda. Kemudian siapa lagi? Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ibnu Umar ni siapa? Anak kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Anak kepada Sayyidina Umar bin Khattab, namanya Abdullah Ibnu Umar. Kemudian siapa lagi? Ibnu Abbas. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Siapa dia Ibnu Abbas ni? Nama dia Abdullah Ibnu Abbas. Iaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi? Anas bin Malik. Maknanya banyaknya hadis ini diriwayatkan oleh sahabat. Anas bin Malik ni siapa? Anas bin Malik ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk dengan Nabi selama 10 tahun. Dan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abi Hurairah, tuan-tuan biasa dengar dah nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum, dan juga daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhum. Mudah-mudahan Allah redha kepada mereka semua. Sepatutnya kita ni orang Islam, kita kena kenal sahabat-sahabat Nabi. Kita kena tahu cerita lebih kurang berkaitan dengan sahabat-sahabat Nabi. Lah ni budak-budak kita ni sebut nama arti kenal. Sebut nama arti kenal, sebut nama pemain bola sepak kenal, oyak nama Lionel Messi. Oh, tahu. Oh, Lionel Messi ni dulu main kelab ni, kemudian main kelab ni gini. Oh, sebut nama apa lagi kita tak reti dah, tak ingat dah. Pemain bola semua dia kenal belakang. Artis-artis semua kenal belakang. Tapi aja sebut nama Sa'id Al-Khudri. Cuba ayat cerita Sa'id Al-Khudri. Lagu mana kisah? Tak boleh nak ayat. Cuba sebut nama Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Tak tahu cerita. Cuba sebut nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Boleh ayat cerita lagu mana kisah dia? Abu Hurairah nama apa sebenarnya? Tak boleh nak ayat. Ini sepatutnya kita umat Islam ini kita kena kenal mereka. Sebab apa? Sebab di akhirat saya nak jumpa orang mati. Tidak kata nak jumpa dengan pokok artis, pokok main bola tu. Begitu. Baik, jadi semua sahabat-sahabat yang disebut ini telah meriwayatkan hadis ini. Dari jalan sanadnya yang banyak, banyak sanad-sanad yang telah kami terima berkaitan dengan satu hadis yang akan disebutkan selepas ini. Dan dari riwayat yang berbagai-bagai, banyak riwayat-riwayat yang berbagai-bagai bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Daripada banyak sahabat dan daripada banyak riwayat-riwayat hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man hafiza ala ummati 40 hadisa." Hadis Man hafiza ala ummati 40 hadisan min amri diniha ba'athahu Allah yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama'i. Super. Ba'atha Allah yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha' wal ulama'.
Apa maksud dia? Barang siapa yang menghafaz untuk kepentingan umatku 40 hadis mengenai urusan agamanya. Maksudnya siapa yang hafal. Kata ulama yang syarah hadis ni, siapa yang tidak semestinya hafal tapi dia jaga. Dia jaga hadis, maknanya dia terima dan disampaikan kepada orang lain dengan baik. Siapa yang hafal 40 hadis, ini diterjemah sini, barang siapa menghafaz untuk kepentingan umatku 40 hadis mengenai urusan agamanya, maka Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat kelak dalam golongan ahli-ahli fiqh dan alim ulama. Siapa yang hafal ataupun siapa yang jaga 40 hadis, Allah bangkitkan di hari akhirat esok bersama dengan orang-orang alim, bersama dengan ahli-ahli faqih. Tak sira kita. Tak kira sira. Oh, mestilah kita nak. Kemudian dalam satu riwayat yang lain, ba'athahullahu faqihan 'alima. Dalam riwayat yang lain disebut akan dibangkitkannya oleh Allah sebagai ahli fiqh yang alim. Dalam riwayat Abi Darda pula tersebut, wa kuntu yaumal qiyamah syafi'an wa syahida. Dalam riwayat yang lain, dari riwayat Abu Darda disebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku Muhammad, aku iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata, aku di hari kiamat nanti akan memberi syafaat dan menjadi saksi untuknya. Tak kira saksi. Siapa yang hafal 40 hadis di akhirat esok akan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi. Dan dalam riwayat Ibnu Mas'ud tersebut, qila lahu dkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta. Udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Dikatakan kepadanya, masuklah anda melalui mana-mana pintu syurga yang anda mahu. Dengan sebab menjaga 40 hadis, dengan sebab menghafal dan mentunaikan hadis ini dengan baik, dengan betul, maka masuklah syurga ikut pintu-pintu mana pun. 40 hadis. Dalam banyak riwayat. Dan dalam riwayat Ibnu Umar tersebut, kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi zumratis syuhada. Apa dia maksud dia? Orang itu akan dicatat dalam golongan ulama, dihimpun dalam golongan syuhada. Esok di akhirat esok dibangkitkan bersama dengan orang mati syahid. Orang yang mati syahid yang disebut dalam Al-Quran, wala taqulu wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Allah kata jangan menyangka bahawa orang yang mati syahid itu mati, tapi bahkan dia hidup di sisi Allah, kedudukan yang sangat tinggi. Di akhirat esok orang yang hafal, orang yang tunaikan, orang yang jaga 40 hadis dibangkitkan bersama dengan orang yang mati syahid. Tak sih ke? Mestilah kita nak. Tak okey tak sih. Baik, qala, sambung lagi, para penghafaz hadis bersepakat. Dipanggil huffaz, diterjemah huffaz ni sebenarnya bukan penghafaz saja, orang yang alim ahli hadis. Dan telah bersepakat penghafal hadis mengatakan hadis di atas adalah dhaif. Semua hadis-hadis yang kita baca tadi tuan-tuan, semua hadis-hadis yang kita baca tadi, siapa yang hafal 40 hadis akan dibangkitkan bersama dengan fuqaha ulama gini-gini semua tu, semua itu adalah dhaif meskipun banyak sanadnya. Walaupun banyak sanadnya, tetapi ia adalah hadis yang dhaif. Jadi kita berasa, alah hadis dhaif, tak payah beramal lah kalau gitu. Tak kena. Tak kena tuan-tuan. Kita akan tengok. Baik, kita akan tengok lagu mana. Walaupun ulama tahu bahawa semua hadis-hadis itu adalah dhaif, tetapi dalam konteks ini, diterjemah dalam konteks ini,
Dalam kitab Arab tu tidak sebut begini. Dalam konteks ini, ramai alim ulama radhiyallahu anhum telah menyusun 40 hadis sehingga tidak terhitung banyaknya antologi mereka. Baik, walaupun hadis yang disebut sebelum ini adalah dhaif, tetapi ramai ulama telah buat kitab hadis 40. Jadi kita boleh kata semua ulama-ulama yang alim, yang bisa, yang ni semuanya beramal belaka dengan hadis ini. Jadi adalah benda yang tidak betul bila kita kata, oh hadis ni hadis dhaif, tak payah beramal. Tak kena. Tidak betul. Kata guru kita dulu, sihhatul hadis syai'un wal amalu bihi syai'un akhar. Hadis yang sahih itu satu bab, beramal dengan hadis yang sahih ni bab lain pula. Jadi walaupun hadis itu adalah hadis yang dhaif, tetapi berapa ramai ulama yang beramal dengannya, berapa banyak kitab-kitab ulama yang menulis berkait dengan hadis 40 ini. Qala orang yang mula-mula menyusunnya ialah Abdullah ibn Mubarak. Jadi katanya Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, orang yang pertama yang menulis, yang aku tahulah, yang menulis kitab hadis 40 ni ialah Al-Imam Abdullah ibn Mubarak. Ni seorang ulama yang sahihlah. Abdullah ibn Mubarak ni maknanya dia hidup zaman sebelum daripada zaman Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Katanya guru kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad bin Amran, Abdullah ibn Mubarak ni disebut dengan panggilan Zahidul Khurasan. Zahidul Khurasan. Maksudnya apa dia? Orang yang paling zuhud di negeri Khurasan. Negeri Khurasan ni negeri yang kawasan-kawasan berbukit. Hari ni berkali kawasan Afghanistan, Pakistan, berkalilah kawasan-kawasan berbukit. Jadi pada zaman dahulu telah muncul seorang tua liusa lah, seorang alim ulama hadis yang dipanggil Abdullah ibn Mubarak, dipanggil Zahidul Khurasan. Dan kata guru kita, Abdullah ibn Mubarak ini dipanggil Zahidul Khurasan, tapi umur dia besar sekali. Di negeri Khurasan itu, umur dia yang paling besar. Nama gelarnya Zuhud, orang yang paling zuhud di Khurasan. Tapi umur dia yang paling besar sekali. Kaya maksudnya. Balah mana lagu tu? Katanya guru kita, Sayyidina Abdullah ibn Mubarak ini, walaupun dia kaya, tetapi kekayaan itu tidak masuk dalam hati dia. Kekayaan dunia itu tak masuk dalam hati dia. Tetapi dunia itu hanya di tangan, boleh dilepaskan bila-bila masa. Sahulah Sayyidina Abdullah ibn Mubarak. Tok guru kita dulu ayat cerita lagu kan. Kata Sayyidina Abdullah ibn Mubarak ni pernah sekali ada orang mari jumpa dia, nak berhutang duit. Tak ada duit, dia orang kaya. Maka Sayyidina Abdullah ibn Mubarak bertanya, berapa aku nak? Dia jawab dah 500, betul ingatlah 500 dinar aku berapa betul ingat. Maka dia pun tulis surat. Dia kata, saya tak ada duit. Saya tidak ada duit, tetapi awak pergi jumpa dengan pegawai saya yang jaga gudang saya, beri pada dia surat ni dan dia akan beri pada awak duit. Maka dia tulislah, dia buat surat sikit, dia tulis, kemudian dia lipat-lipat, pergilah di tempat sekian-sekian, di gudang sekian-sekian, jumpalah dengan pegawai ataupun orang kerja saya, suruh dia beri duit. Maka hamba Allah ni ambil surat tu, pergi beri kepada pegawai tu. Bila diterima surat tu, tengok surat, maka pegawai tu tanya lelaki saat ni, dia tanya, tuan nak berapa duit? Nak berapa? Dia jawab, saya nak 500. Saya nak 500. Katanya pegawai dia tadi, dia kata, Abdullah ibn Mubarak, bos saya tulis 5,000. Tulis 5,000. Silap ni. Silap, saya nak 500 kan. Baik, ginilah. Boleh tak awak turun hantar balik surat ni ke Abdullah ibn Mubarak.
Suruh dia baiki semula. Betul balik. Maka dia sambil dulu katanya guru kita Al-Fadhil Sa'am dulu surat ni sekeping lah. Dia boleh sambung ke bawah. Maknanya mula-mula saya nak Abdullah bin Mubarak tulis. Lepas tu surat yang sama juga dia sambung oleh pegawai dia bawah. Dia tulis surat. Dia macam WhatsApp lah, WhatsApp dia berakar gitu. Maka surat itu yang dia hantar balik kepada Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Sayyidina Mubarak bila boleh terima surat daripada pegawai dia pun tengok, maka dia tulis balik. Okey, give dia semula. Give balik bui kepada pegawai saya. Lelaki macam ni, nak mai hotel ni, give pula boleh alik lah. Give semula jumpa dengan pegawai tu. Bila pegawai tu terima surat kali yang kedua, buka surat sana ni. Bila buka surat sana ni, maka dia tengok berapa? Dia tengok Sayyidina Abdullah bin Mubarak ditulis. Dia kata memang betul, aku tersilap tulis. Sebab bahasa Arab ni kosong tu titik lah. Titik lah kosong. Salah lebih titik lah. Jadi lebih lah. Memang betul aku sudah silap tulis kosong, tetapi aku tak saya ubah dah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Aku silap tu dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak saya ubah. Biar pergilah. Biar dia dia 5,000. Kawan dia pun baca 5,000. Maka dia ambil duit, bui ke kawan tu. Dia kata, ambil duit ni 5,000, minta tolong sekali lagi. Tolong hantar balik surat ni kepada Tuhan. Dia tulislah sikit surat. Dia tulis, dia kata apa? Wahai Tuhan, jangan ulang kesilapan ni banyak kali. Bergerak kita. Jangan ulang banyak kali. Lepas begitu, surat itu dihantar kepada Abdullah bin Mubarak. Bila diterima surat tu, kemudian Sayyidina Abdullah bin Mubarak tengok, dia pun suruh pula kawan ni hantar balik surat. Dia tulis. Dia ayat apa? Siapa dia bos? Aku ke mu? Nak ayat kepada tuan-tuan, Sayyidina Abdullah bin Mubarak ni seorang yang zuhud, tapi dia kaya. Dunia itu ataupun harta itu langsung tidak beriksa kepada dia. Baik. Tak boleh macam cerita mana ni. Kita pergi sikit lagi dah. Qala kemudian Ibnu Aslam. Ibnu Aslam. Nama sebenarnya Muhammad Ibnu Aslam. Tulis juga At-Tusi. Seorang alim Rabbani. Kemudian Hasan bin Sufyan An-Nasa'i. Hasan bin Sufyan An-Nasa'i. Kemudian Abu Bakar Al-Ajuriyu. Ni semua ulama-ulama belakang ni. Kemudian Abu Bakar Al-Ajuri. Kemudian siapa lagi? Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim. Muhammad ibn Ibrahim Al-Asfahani. Ad-Darqutni. Ad-Darqutni. Dan juga Al-Imam Ad-Darqutni. Wal-Hakim. Dan juga Imam Hakim. Wa Abu Nu'aim. Dan Abu Nu'aim. Wa Abu Abdullah wa Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami. Siapa lagi? Abu Sa'id Al-Malini. Ni semua nama ulama-ulama belakang ni. Abu Sa'id Al-Malini wa Abu Usman As-Sabuni wa Abdullah bin Muhammad Al-Ansari. Abdullah bin Muhammad Al-Ansari wa Abu Bakar Al-Baihaqi. Ni semua nama-nama ulama. Dan ramai tokoh-tokoh lain, baik dari ulama mutaqaddimin, ulama-ulama dahulu, maupun ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama yang terkemudian. Semuanya mengarang kitab hadis 40. Padahal hadis yang kita dengar tadi disebut oleh hufaz, ulama-ulama hadis, bahawasanya hadis itu hadis yang dhaif. Jadi di sini kesimpulan yang ringkas yang kita boleh ambil ialah, tak habis juga mukadimah tu aja mukadimah dia dah. Kesimpulan yang ringkas yang kita boleh ambil ialah tuan-tuan, hadis yang dhaif ini bukan semua kita tinggalkan ataupun kita tidak beramal. Banyak hadis-hadis yang dhaif yang kita amal. InsyaAllah kita akan jumpa huraian berkait dengan hadis yang dhaif dengan hadis yang sahih ini pada pertemuan kita yang akan datang. Lagu mana kira hadis yang dhaif, lagu mana kira hadis yang sahih dan sebagainya.
Walaupun bukan bab dia kita ni, kita sebenarnya kita bukan yang ngaji mustalah kita tidak mengaji mustalah hadis, kita hanya mengaji hadis 40, tapi kita sebut secara ringkas sahajalah. Baik, rasanya cukuplah dulu kalau pergi lagi ni tak habis juga, tak habis apa, panjang lagi mukadimah. Boleh jadi hadis yang pertama ni tuan-tuan, kita akan mula baca pada pertemuan kita yang akan datang. Jadi 3 kali mengaji baru habis mukadimah. 3 kali mengaji baru habis mukadimah, insya-Allah. Awak bimbang takut 4 kali mengaji tak habis lagi mukadimah. Apalah, insya-Allah hamba baca apa ni, hamba baca biar laju sikit. Jangan duk cerita banyak-banyak sangat. Baik, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang lemah daripada kelemahan hamba sendiri. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.